Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada malam ini. Okey, sesi Smart A Chemistry pada malam ini akan diteruskan dengan topik carbon compound. Okey, jadi sebelum saya memperkenalkan penceramah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah untuk membuka sesi kita pada malam ini. Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah dengan bacaan umum kitab tadi, kita harapkan sesi kita pada malam ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan apa yang bakal dikongsikan pada malam ini akan memberikan manfaat kepada semua pelajar di dalam membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjalan tidak lama lagi. Okey, kita amat bertuah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Amimah binti Muhammad Ayub, guru cemerlang dari MRSM Tun Ghaffar Barber Jasin Melaka. Okey, jadi diharap pelajar akan cuba mendapatkan maklumat sebanyak mungkin. Okey, seperti biasa, sekiranya terdapat sebarang soalan diminta menggunakan ruangan Q&A untuk bertanya soalan-soalan yang sepanjang sesi ini berlangsung. Untuk memudahkan moderator menjawab soalan yang ditanya, sekiranya soalan tersebut merujuk kepada mana-mana bahagian slide atau soalan, pelajar boleh menyebut contohnya soalan 5A1 dan sebagainya untuk memudahkan moderator menjawablah. Selain daripada sekadar bertanya soalan yang spesifik, jadi agak sukar untuk moderator menjawab, atau pelajar-pelajar juga boleh bertanya apa-apa jua soalan yang dirasakan memerlukan pencerahan lanjut daripada guru-guru dan juga moderator. Okey, sesi ini akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula insya-Allah. Kita akan kongsikan link bagi video slot ini selepas slot ini tamat di dalam grup Telegram nanti insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Amimah binti Muhammad Ayub untuk memulakan slot kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Marwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua anak-anak. Okey, alhamdulillah akhirnya sampai giliran cikgu untuk berkongsi dengan kamu semua pada malam ini, khususnya kandidat bagi SPM 2020 lah ataupun dilajakkan ke 2021 kan. Okey, cikgu harap kamu semua dah penuhi segala basic needs kamu, mandi, solat, makan semua kan. Okey, supaya kamu betul-betul boleh fokus untuk kelas kita pada malam ini. Okay, and then jangan lupa ajak kawan-kawan kamu sekali sharekan link tu kepada semua agar lebih ramai lagi yang dapat manfaat untuk kelas kita pada malam ini. Okay, boleh je kawan-kawan di luar MRSM ke ataupun di maktab yang lain ke, kamu kongsikan semua link tersebut kepada kawan-kawan dan ajak mereka sertai kelas kita pada malam ini. Okay, ini merupakan sesi terakhir bagi siri Smart A Plus Chemistry SPM 2020 untuk tahun ini. Okay. So cikgu akan berkongsi dengan kamu tentang satu chapter yang kamu sangat suka, iaitu carbon compounds. Chapter ni adalah chapter ke-11 ataupun chapter nombor 2 di tingkatan 5 lah. Okay. Bila cakap pasal carbon compound ni kan, sebelum teacher nak mulakan, teacher memang sukalah nak sebut phrase ni dalam mana seminar yang teacher buat pun, teacher akan cakap, invite Allah into the chemistry of life. He will dilute your sorrows, evaporate your worries, filter your mistake and leave you with crystal of happiness. Jadi cikgu nak kamu betulkan niat kamu. Invite Allah means kamu nak mulakan kelas ni adalah lillahi ta'ala, bukan semata-mata kerana nak A+, okay? Kita nak gali lagi ilmu Allah supaya kita lebih faham dan jelas tentang apa yang kita belajar dan boleh manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Okay, dan cikgu harap akhir sesi nanti kamu akan jumpalah crystal of happiness kamu dengan carbon compounds. Alright? Okay, bila cakap pasal carbon compound tadi, cikgu nak kamu betulkan mindset kamu.
Carbon compound ni bukan sesuatu yang sukar sebenarnya. Okey, walaupun dia agak lain berbanding chapter-chapter yang kamu belajar tu kan. Dia macam tiba-tiba je pasal carbon dengan hidrogen je kan dan kawan-kawan dia. Tapi dia sangat special. So ubah mindset kita supaya kita lebih mudah untuk menerima. Jangan block kita punya mind dulu Okey, kalau cikgu akan sebut je carbon compound dalam kepala cikgu is about family. Bila kita mengingatkan family, so kita akan rasa sayang kat situ, rasa cinta kat situ. Jadi kita nak tahu lagi lebih lanjut apa pasal carbon compound ni, keluarga apa. Okay, so cikgu nak kamu ubah dulu mindset kamu tu supaya kamu rasa macam excited sangat nak tahu pasal carbon compound. Okay, seterusnya, okay, apa sebenarnya carbon compound ni kita nak kenal lah kan. Alright, basically carbon compound ni sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu organic compound dan juga inorganic compound. So yang dalam kebanyakan chapter yang kamu belajar tu adalah inorganic compound lah. Alright, compound-compound yang lain macam metal oxide apa semua tu, itu adalah inorganic compound. So untuk malam ni cikgu akan fokus kepada bahagian sebelah kiri sahaja, iaitu organic compound. So organic compound ni dia terdiri kepada dua bahagian, iaitu hydrocarbon dan juga non-hydrocarbon. Okey, apa maksud hydrocarbon dengan non-hydrocarbon ni? Okey, hydrocarbon adalah compound yang hanya ada hidrogen, okey, dan carbon only sahaja. Okey, tak ada benda lain. Nama dia tu dah menunjukkan dia punya ciri dia. Okey, so hydrogen and carbon only. Okey, dalam hydrocarbon ada dua jenis, iaitu saturated hydrocarbon dan juga unsaturated hydrocarbon. Yang ni kita panggil tepu dengan tak tepu tu kan. Okey, yang tepu tu nama dia alkane. Ini keluarga dia, keluarga alkane. Manakala yang tak tepu tu nama dia alkene. Okey, call lah kena betul lah supaya kamu tak tersilap bunyi kan. Okey, so itu untuk saturated dengan unsaturated. Beza dia, alkene dengan alkene ni dia hanya boleh, untuk alkene dia hanya boleh undergo 2 reaction sahaja compared to alkene 6 reaction. Kenapa alkene ni banyak sangat tapi alkene 2 je? Alkene boleh sampai 6, alkene hanya 2 reaction. So kalau soalan tanya, reason dia sebab inilah. Sebab dia adalah saturated hydrocarbon. Sebab tu dia hanya boleh undergo 2 types of reaction sahaja, and then dia adalah less reactive. Okay, berbanding dengan alkene. So pusing-pusing gitu je lah kalau soalan tanya so kamu kena, tak payah pergi jauh lah, pergi kat situ je. Sama ada dia adalah saturated ataupun unsaturated, and then dia less reactive ataupun more reactive. Itu saja jawapan dia. Okay, so seterusnya kita nak berkenalan pula dengan non-hydrocarbon compound. So ada 5 jenis non-hydrocarbon compounds yang kita akan cover untuk SPM under topik carbon compound ni, iaitu alkohol, carboxylic acid, ester, fats and oil, dan juga natural rubber and isoprene. Okey, untuk semua ni teacher dah tahu dah, kamu dah kenal. Teacher just nak revise saja dari dua dia punya general formula. Okay, general formula. So teacher tulis kat sini, GF ni bukan girlfriend, okay, general formula. So general formula untuk setiap hydrocarbon dengan non-hydrocarbon compound ni kamu wajib guna, kena tahu, okay. So untuk alkene, apakah general formula dia? CnH2n tambah 2. Kamu boleh catat sediakan buku nota kamu, jangan terlopong je tau salin ni, okay. And then untuk alkene pula sebab dia ada C double bond C, so kita dia punya general formula adalah CnH2n. Okey, manakala untuk alkohol, okey, alkohol sebab dia ada OH hydroxy group, so CnH2n plus 1, hujung dia ada OH. Okey, tu ciri dia. And then carboxylic acid, the general formula is CnH2n plus 1 COOH. Tu dia punya ciri lah kat belakang ni, kan. And then ester, okay, untuk ester pula, okay, ester ni dia banyak pelajar confused, tapi senang je kamu nak ingat sebenarnya. Masa tu nak tulis dulu cikgu kan. Senang je kamu nak ingat. R siapa dulu? R ni adalah carbon chain lah so carbon chain siapa kita nak tulis dulu adalah carbon chain acid. Acid carboxylic tu. And then COO. Lepas tu ada lagi satu R. R ni pula datang daripada
alkohol. Ni AS, ni AL. Okey. Okay, so untuk general formula carboxylic acid ni nak senang kamu ingat je formula ASAL. Asid carboxylic dulu, lepas tu baru alkohol kamu tuliskan. Okay? Boleh? Itu dia punya tips lah. Alright. So ini secara general. So kamu kena tahu Okay, untuk general formula ni kalau soalan tanya biasanya dia akan ada N kan? So mungkin kamu akan cenderung untuk tulis N 1, 2, 3 macam tu kan. So untuk selamat kamu tak perlu tulis ni. Okay, just tulis general formula sahaja without mentioning apakah nilai N. Itu confirm general formula kamu betul. Kalau kamu nak tulis N nanti kamu kalau silap akan salah semua. Okay, sebab N salah, general formula betul tapi akan salah semua. Okay, so ingat tak perlu tulis apakah nilai N tu. Alright, seterusnya. Okay, tadi teacher kata carbon compound is about family kan? Okay, bila family, kita mesti tahu dia punya karakter dia. Keluarga tu apa dia punya ciri dia, nama dia. Macam contohlah ada student teacher nama dia Sargoff. So semua adik-beradik dia ada nama Sargoff. Contoh kan? Oh, dia tahu dah ni adik-beradik dia ni. Okay, so kalau Sargoff ni comel badan dia. Adik-beradik pun ramai-ramai comel. Macam tu. Banyak ciri-ciri dia. Okay, so kita boleh kenal. Muka sama je semua, sepek je mata contohlah kan. Okey. So, dalam carbon compound pun macam tu juga. Okey, dalam carbon compound kita ada dua terms yang paling penting iaitu homologous series dan juga functional group. Cumanya kebanyakan pelajar akan tersilap benda ni, dua perkara ni. Okey, tapi ini sangat-sangat penting kamu kena take note lah. Okey, homologous series ni is about nama keluarga dia. Apa nama keluarga dia? So yang kamu kena tahu adalah 5 keluarga sahaja iaitu keluarga alkane, alkin, alkohol, carboxylic acid dan ester. Jadi untuk kita bezakan kelima-lima keluarga ni, jadi kita kena tahu apa ciri dia, ciri khas bagi keluarga tersebut. So ciri khas tu kita panggil functional group. Okay, so untuk functional group, bagi alkin, dia mesti ada single bond. C single bond C. Kamu tak perlu tulis ayat pun, tulis je single bond C dah cukup dah untuk jawab functional group. Kalau alkin dia mesti ada C double bond C. Kalau alkohol pula dia mesti ada hydroxyl. Ataupun nak tulis OH dash ni pun boleh, ataupun OH sahaja pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. So itu untuk alkohol punya functional group. And then ciri bagi carboxylic acid punya family pula, dia ada carboxyl group which is COOH ni. Okay, so salah satulah sama ada kamu nak tulis dia punya formula ataupun nama dia. And ester dia mesti ada carboxylate group ataupun COOC. Okay, so dua benda ni kamu mesti pandai untuk bezakan lah. Jangan pening-pening lalat lagi, okay? So cikgu harap kamu dapat bezakan homologous series adalah nama keluarga tersebut dan functional group adalah ciri bagi keluarga tersebut. Okay. Alright, seterusnya. Ini pun sangat-sangat penting. Semua penting kan cikgu? Sila cikgu highlight semua yang penting-penting. Okay, especially untuk naming kenapa? Sebab ini adalah menunjukkan 1 sampai 10 ni adalah bilangan karbon. Jadi bila kamu nak menamakan compound, contoh kalau soalan tu memberi compound tu dalam bentuk unknown X, Y, Z kan. So kamu kena tahulah karbon 1 nama dia apa, 2 nama dia apa, 3 nama dia apa kan. So kalau kamu tersilap benda ni memang sakit lah sebab the whole questions you akan dapat kosong markah. Sebab compound yang kamu teka tu salah. Okay, risiko dia sangat besar. Nampak dia sangat mudah tapi very high risk lah orang kata kan. Okay, so yang kita ada adalah karbon 1 sampai karbon 10. Okay, med, add, prop, but, pen, hex, hep, oct, non dan lec. Tapi untuk silibus XPM kebanyakannya memang sampai karbon 6 je lah sampai sini. Itu kamu kena tahu daripada karbon 1 sampai karbon 6 kamu wajib guna kena tahu, okey. So lepas kamu dah tahu bilangan karbon tu nama dia apa, macam mana nak ingat ni cikgu? Cikgu macam mana nak ingat? Kan? Okey, so cikgu ada formula kat sini nak kongsi dengan kamu. So macam mana nak ingat susunan tu? Karbon 1, karbon 2, karbon 3. Okey, main ester paling best hari-hari Oktober, November, Disember. Okey. So main tu adalah med, ester, add, paling adalah prop, best, boot, hari yang pertama hex,
Hari yang kedua Hep, Oktober is Oct lah, November is Non, and December is Dec. Okay. Dan hujung dia tu mat ni mat apa? So bergantung kepada homologous series yang kita ada lah. Kalau dia alkane, so dia methane. Kalau dia alkohol, dia metanol. Macam tu. Yang penting kamu boleh determine berapa bilangan karbon tu dan nama dia betul. Itu yang penting. Dan antara semua ni yang paling famous, nak kata Insta famous ni, ni add ni. Add ni contoh kalau teacher ambil etin. Etin ni dia boleh buat soalan HOTS lah, higher order thinking skills, dalam proses fermentation. Sebab hanya etin je yang boleh undergo fermentation untuk dapatkan ethanol. Yang lain tak ada butanol dia bukan daripada fermentation. So hanya etin saja. So that's why etin ni famous sebab penggubal dia boleh buat soalan yang higher order thinking skills lah daripada compound etin ni. Okay, so take note dan satu lagi kamu kena tahu adalah state of matter. State of matter untuk keempat yang pertama ni, 4 karbon yang pertama adalah gas. Especially untuk compound ni lah. Yang teacher cakap ni adalah untuk alkane dan alkene. Dia dalam bentuk gas. Jadi bila kamu buat prosedur eksperimen, kamu janganlah main hentam je. Pour methane solution. Memang salah lah sebab state of matter dia gas. Takkan tiba-tiba nak pour solution kan. Itu banyak kesilapan pelajar lakukan. So kena hati-hati. Start daripada pen ni baru kita liquid. So untuk syllabus kamu, pen dengan hex ni yang biasanya dalam bentuk liquid yang kita akan gunalah. Cumanya kalau contoh perbandingan alkene dengan alkene tu kita akan guna heksin. Tapi cuma dalam makmal kita tak ada heksin. Biasanya sekolah kita akan beli cycloheksin dan juga cycloheksin untuk bezakan alkene dan alkene. So sebab heksin ni karbon 6, jadi dia dalam bentuk liquid, barulah kamu kata pour cyclohexane solution into the test tube, macam tu kan. Barulah sesuai, tak adalah gas pun kamu kata pour the gas into the test tube kan. Gas pun dia dipanggil solution kan. So kena hati-hati yang penting kamu tahu dia punya state of matter. Alright. Okay. Seterusnya, satu lagi part yang penting dalam carbon compound adalah isomers. Okay. Untuk isomers ni, dia ibarat kembar lah bagi teacher, ibarat kembar. Molecular formula dia sama, rupa kembar seiras tu sama je kan, sama. Tapi nak bezakan dia macam mana, mungkin yang ni besar sikit badan dia, dia punya appearance tu, okay. So untuk yang ni dia punya perbezaan dia adalah dari segi kedudukan atom-atom dalam molekul tersebut, iaitu kita panggil structural formula dia lah. Okay, structural formula dia. So isomers ni dia still compound yang sama, cuma susunan atom dia berbeza, kedudukan susunan atom. Jadi dia boleh dalam bentuk straight chain molecule ataupun branch chain molecule. Okay. Dalam isomer ni ada, biasanya dia akan keluar dekat part AC, dan dia ada beberapa compound yang famous lah untuk ditanya kamu lukiskan dia punya isomer. So yang pertama biasanya dia akan datang daripada alkane ataupun alkene. Okay. So di sini cikgu nak bagi you secret code. Secret code macam mana kamu nak tahu berapa banyak isomer dia ada Okay, yang ni berapa dia bagi compound ni, okay ada berapa isomer supaya kamu boleh double check and then kamu tak akan melakukan kesilapan. Okay, untuk alkene yang famous secret code dia adalah 42534253. Okay, manakala alkene 4355. Okay, apa benda ni cikgu secret code ni? Okay, macam mana nak baca? Alright, yang pertama ni 4 ni adalah according to the carbon. So 4 ni adalah carbon. Berapa tadi 4 carbon, nama dia apa? But. So kalau alkene butane lah. Kalau alkene butin. Okay. Dan 5 ni, yang nombor 3 ni, 5 ni, ini adalah carbon 5. So kalau alkene carbon 5, pentane. Kalau alkene, pentene.
Okey. So sebelah dia tu apa pula cikgu? Okey. 2 dan 3 ni merujuk kepada isomer dia, bilangan isomer dia. So 3 yang hujung ni pun isomer dia. Okey, ni adalah isomer. Berapa isomer dia ada? Okey, so kamu boleh ingatlah, ambil tips ni untuk kamu ingat dan tahu berapa isomer bagi butin, pentin, butin dan pentin yang famous lah selalu ditanya. Okey. So cikgu terangkan sikit. Okey, macam mana kamu nak lukis untuk dia punya isomer. So contoh butin. Okey, butin. Okey, butin dia alken kan. So C4H10. Okey. So cara dia adalah berapa N dia ada? N dia tadi bilangan karbon kan. So N tu sama dengan 4. Jadi untuk yang pertama, isomer yang pertama 4 karbon lah, kita buat je lah terus 1, 2, 3, 4. Dan tepi-tepi ni semua adalah hidrogen dia lah. Okey. And then kembangkan dan lukis. Nanti kamu teruskan lukisan untuk hidrogen tu. And then macam nak tahu isomer yang kedua, N tolak 1. Sekejap pen cikgu ni dia tak ni pula. Okey, N tolak 1. So N tolak 1 bermaksud N ada 4, jadi 3 karbon. 1, 2, 3. So mana lagi satu karbon? Kita jadikan dia sebagai branch. Sebab tadi kan isomer ni adalah antara straight chain molecules ataupun branch chain molecules kan. So yang lebih ni adalah hidrogen dia. Okey. So di sini kamu nampaklah ini adalah branch. Sekejap. Cikgu tukar colour, dia tak tukar Okey. So ini adalah dia tak nak tukar. Ini adalah dia punya straight chain. Okey, so ni nama dia butin. Yang ni dia terletak pada kedua, karbon kedua. So 2 metil propane sebab 3 karbon utama kan. Yang ni nama dia butin lah. Okey, itu contoh untuk butin. Okey, untuk propane pula. Propane cikgu tulis kat sini. Propane lah, sorry, pentane. Pentane C5H12. Okey. Jadi N yang pertama, N sama dengan 5. Jadi lukisilah 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. And then, sorry. H tu kamu kembangkanlah, masukkan semua H. So ni nama dia pentane. So yang kedua isomer dia N tolak 1. So tinggal 4 karbon dia. 1, 2, 3, 4. So ni branch. Yang satu lagi tu jadikan dia branch. Jadi nama dia dah jadi 2 metil butin. 2 metil butin. Okey. Dan yang ketiga N tolak 2. So daripada 5 tadi kita tolak 2 karbon, tinggal 3. So bila tinggal 3, mana nak tolak tu? Sekejap cikgu tulis jarak sikit. Sekejap. Tak keluar pula cikgunya pemadam ni, tak apalah. Okey, C kat sini jangan confuse C atas dengan C bawah. Jadi di sini branch dia, yang ni pun branch lagi 1. Jadi ada 2 branch pada karbon nombor 2. 2 dimetil propane. Okey. So itu adalah isomer bagi pentane. Okey. Untuk alkin pula, dia a little bit tricky sebab dia melibatkan apa nama dia? Dia melibatkan double bond. Okey, so untuk alkin pula, kita nak buat isomer untuk alkin. So contoh ini adalah butin dan propin. So kita tengok dekat butin. Okey, butin 4 karbon. So C4H8. Okey, so untuk alkin ni dia a little bit tricky sebab dia ada 2 perkara yang kamu kena tengok, iaitu bilangan karbon dia dan juga dia punya functional group dia tu lah, iaitu double bond tu. So yang pertama,
kita refer kepada carbon dia. Okey, carbon pertama, double bond tu berada di carbon pertama. Kemudian kita boleh anjakkan dia kepada carbon kedua. Kemudian kita fokus nak pindahkan double bond lah. Okey. And then kita guna yang N tolak 1 tu lah untuk kita jadikan dia branch. Ini untuk alkene, dia ada pertambahan dari segi functional group dia tu, kedudukan double bond tu. Okey, so contoh 4 carbon, 1, 2, 3, 4. So untuk butin, jadi mestilah carbon yang pertama kan double bond tu. Okey. So itu yang pertama, dia punya isomer pertama, butin. Okey, untuk buat isomer yang kedua, kita alihkan kedudukan carbon double bond tu kepada carbon yang kedua. Okey, so double bond di situ. Okey, so maksudnya ni carbon pertama, carbon kedua. So di sini nama dia adalah but2-in. Okey. Sebab kedudukan double bond dah berpindah di carbon nombor 2. Dan kemudian untuk isomer yang ketiga, so kita guna N tolak 1 tu. So straight chain dia 1, 2, 3 tolak 1, jadi dia ada branch di sini. So double bond adalah pada carbon pertama, sebab kita letak kiri atau kanan sama je double bond tu. So di sini dia punya branch, jadi dia punya straight chain ada 3 carbon. Kamu jangan lupa tambah hidrogen cikgu tak lukiskan hidrogen dia sebab takut kan banyak-banyak tulis kan hang lagi Kang. Okey, so methyl group ni terletak di carbon nombor 2, 2 methyl. Double bond terletak di carbon pertama. So 2 methyl prop 1 in. Okey. So itu adalah 3 isomer bagi butin. Kemudian pentin, pentin ni dia banyak sikit lah. Okey, so cikgu nak kamu cubalah sebab cikgu rasa macam takut terlebih masa nanti sempat pula nak bincang soalan kan. Okey, pentin kamu cuba ada 5 isomer dia. Ni 5 isomer, kamu cuba buat pentin. Konsep dia sama je macam ni. Okey, cuma kita boleh alih branch dan double bond tu lebih sikit lah berbanding butin. Okey. Alright. Okay, ni yang hardcore-nya, yang tengah-tengah ataupun heart of the carbon compound ni. Ni yang paling penting yang cikgu nak discuss dengan kamu sebelum kita bincang soalan, iaitu the chemical properties. So ini diagram ni adalah a summary of all chemical properties yang kamu perlu tahu dalam carbon compound. Chemical properties, okay? Alright, basically soalan ni dia akan lebih kepada bahagian analisis lah. So soalan kalau structure tu soalan nombor 5, nombor 6, soalan section B, section C. So biasanya dia akan tanya benda-benda macam ni lah. Okay, dalam chemical properties ni ada 4 perkara yang kamu perlu tahu dan mesti wajib tahulah, wajib hafal ke tengok bergantung pada soalan kan. Yang penting faham. Yang pertama adalah reactant. Yang kedua is the catalyst. Sebab kebanyakan reaction dia ada catalyst. Yang ketiga is the temperature ataupun pressure. Okay. Ada certain tindak balas dia ada pressure. Kebanyakannya hanya temperature sajalah. And then yang keempat adalah the chemical equation. Ini 4 perkara yang kamu perlu tahu. Okey, sebab soalan, kebanyakan soalan yang cikgu bagi tu pun memang melibatkan chemical properties lah. Alright, ada 5 main proses yang kamu perlu digest. Yang pertama, daripada heart dia adalah alkene. So kamu berada di sini. Sekejap cikgu, kalau tukar colour dia, tak. Okey, kamu berada di sini, warna hijau ni. So, kamu adalah alkene lah. Okey, so si alkene ni dia nak bertukar jadi alkane. So, macam mana dia nak bertukar jadi alkane? So, proses yang dia akan lalui adalah hydrogenation. So, nak ingat dia, high ni 80. Okey, so apa high ni 80 ni? High ni adalah hydrogenation.
Okay, hydrogenation reaction. Nama reaction dia lah. N ni adalah catalyst dia, nickel as the catalyst. And 180 ini adalah temperature, 180 degree Celsius. Okay, high ni 80. Okay, so itu adalah daripada alkin kepada alkin. Untuk alkin berubah menjadi alkohol, okay, kita ada hydraphos. Kamu kena ingatlah supaya kamu boleh hafal condition dia, bahan dia, okay, dan nama reaction dia. Hydraphos 360. Hydraphos bermaksud hydration. Hydration ditambah air lah kan. Alkin jadi alkohol ditambah air, hydration process. Dan dia menggunakan phos ni adalah phosphoric acid. So phosphoric acid ni kita mesti tambah kat situ concentration. Phos ni kita tambah concentration phosphoric acid, concentration lah, concentrated phosphoric acid. And then 360 is referred to 300 degrees Celsius at 60 atm. Okay. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa pula yang ketiga ni bintang pula kan? Okay, nanti cikgu cakap Okay, yang ketiga, proses daripada alkohol nak jadi alkin. Maksudnya tadi nak daripada alkin nak jadi alkohol tambah air. Sekarang alkohol nak jadi alkin, kita buang air. Buang air, kita panggil nama dia dihydropoche. Okey, kenapa dihydropoche? Sebab nama proses tu adalah dehydration process, and then poche tu dia menggunakan porcelain chips. Okey, porcelain chip. Okey, porcelain chips ni kadang-kadang dia tukar, tak guna porcelain chip, dia boleh guna alumina. Ini yang banyak tu kamu boleh ingat lah. Ataupun concentrated H2SO4 sulfuric acid, ataupun boleh juga ditukar kepada pumic stone. Okey. Alright, so ni adalah reaction yang ketiga. Reaction ni sangat penting kerana kenapa cikgu starkan tu? Sebab dia punya diagram dia sangat selalu ditanyalah dalam peperiksaan, terutamanya dalam apa nama dia? Dalam essay. Essay. Okey, so ni diagram dia famous. Diagram. Yang star ni pun sama diagram dia. Okey. Alright, proceed pada reaction yang keempat. So yang keempat ni daripada alkohol nak jadi carboxylic acid. So alkohol nak jadi carboxylic acid, kita akan ada dua cara yang kita boleh guna. Kamu boleh ingat. Satu is oxypoma 7. Yang kedua oxypodi 6. Okey, apa benda oxypoma, oxypodi ni? Okey, oxypoma is oxidation process. Nama prosesnya adalah oxidation. Poma di sini kita akan gunakan potassium manganate 7. Okey, KMnO4 tu. Tapi wajib untuk kamu tambahkan di situ, kalau kamu nak tulis potassium manganate tu, mesti tambah karakter. Cikgu susah nak tukar colour, sorry Cuba pakai merah je lah semua supaya senang dan tak hang. Okay, so kamu kena tambah kat sini kalau kamu nak tulis acidified potassium manganate 7. Solution. Mesti ada dua perkataan ni, kiri dan kanan dia. Okay. And oxypodi pula, oxidation. Ini adalah potassium dichromate 6. So acidified, mesti ada perkataan acidified potassium K2 Cr2O7 dichromate 6 solution. Mesti ada dua ni, solution dengan acidified ni wajib ada. Okey, kemudian untuk oxidation process ni wajib untuk kamu tahu observation dia.
Okay, nak senang ingat untuk kalau kita guna ejen pengoksidaan dia adalah potassium manganate solution, acidified potassium manganate solution. So ingat je PC kan, personal computer. Kamu kan suka PC. MRSM PC ada situ, okay. So MRSM PC ke PC personal computer ke, okay. So purple warna dia akan bertukar daripada purple to colorless. Okay, kamu tulis penuh lah. Okay, and then kalau oksipodi pula kamu nak ingat perubahan warna dia, ingat bulan Ogos. Orange to green. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima kita nak produce ester. So untuk produce ester kita akan gunakan dua bahan iaitu alkohol dan juga carboxylic acid dapat ester. So nak ingat ester ni dia punya reaction dia adalah estericonsul. Estericonsul ni is esterification. Sorry, ada es ni. Estericonsul. Dan consul ni adalah concentrated sulfuric acid sebagai catalyst dia. Okay. So kamu kena tahulah semua ni. So ini adalah summary yang kamu perlu tahu dan biasanya akan ditanyalah dalam soalan bahagian analisis. Okay, so itu revision, sedikit revision yang teacher buat untuk chapter ni. Jadi kita akan proceed seterusnya kepada structure questions yang cikgu dah bagi pada kamu sebelum ni. So kamu boleh tengok. Okay, kita nak bincang. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Diagram 1 itu adalah soalan SPM MRSM 2017. Okay, show statement about ethene. So di sini dia dah bagi dah ethene tu ada juga nama lain dia ethylene kan. So kamu tak payah confuse lah. Okay, then maksudnya dia keluarga dia hujung dia in. Jadi dia adalah alkene. Okay, so dia adalah alkene. So soalan dia tanya state the meaning of unsaturated hydrocarbon. Bila dia minta meaning ataupun soalan ni kita boleh ubah dengan ayat dia, contoh define unsaturated hydrocarbon. So bila dia minta definition, wajib untuk kamu sertakan di dalam jawapan kamu adalah objek. Objek yang kamu nak define tu apa? Contoh sekarang ni objeknya adalah hydrocarbon. Jadi kamu sebut hydrocarbon dalam jawapan kamu. Dan apa dia punya explanation ataupun properties dia. Properties yang kamu nak define tu lah. Okay, so setiap kali jawab soalan definition, biasakan diri kamu untuk jawab object plus explanation ataupun properties. Jangan terus jump into the explanation. Okay, sebab kebanyakan pelajar dia akan miss sebab dia terus jump. Contoh kalau yang ni dia akan jawab contoh state the meaning, dia akan cakap it has at least one double covalent bond between carbon atom, contoh kan. So dia menggunakan it macam tu. Kita dalam kimia tak digalakkan lah guna it ni okay. So kamu nyatakan objek yang kamu nak define tu. Dalam kes ni hydrocarbon lah, so mention hydrocarbon which has at least one double covalent bond or triple covalent bond between carbon atoms. So ni ciri dia, between carbon atoms. Okay, dia ada double ataupun triple. Okay. Okay, seterusnya, ethene molecules can be bonded together to form a polymer that can be used to make a plastic bottle. So, sekarang ni, daripada ethene molecules, dia nak jadi polymer. Nampak? Okay. Soalan dia, name dia polymer. Senang sangat. Nama dia ethene, dan dia nak jadi polymer, ambil poly ni. Poly, masukkan dekat depan ethene. Jadi, polyethene. Itu nama polymer dia. Dan ataupun sebab dalam statement ni dia ada cakap ethene pun dikenali sebagai ethylene. Jadi kamu pun boleh letak depan perkataan ethylene tu polyethylene. Okay, so salah satulah. Okay, yang kedua, draw the structural formula of the polymer. Okay, bila dia minta structural formula, kamu kena kembangkan, expand the drawings. Kamu tak boleh terus tulis CH berapa, tak boleh. Kamu kena expand. Kena tunjukkan macam fishbone. Tulang ikan kan.
Tunjukkan tulang dia tu. Okey. Contoh kita ada etin. So etin 2 karbon add tadi. Okey. Dan dia ada double bond di sini. So selebihnya H tu kita bawa naik atas supaya senang kita nak buat bracket nanti. Okey. So bila dia jadi polyetin, kita akan buang double bond yang tengah-tengah ni, kita akan buka tangan di kiri dan kanan. Kemudian kita akan buat bracket. So ini adalah repeating unit bagi polimer polyetin. Cumanya di hujung bawah ni kamu perasan tak N kan? Kenapa N? Sebab dia just cakap polimer saja, polimer di atas tu. So dia mention tak berapa N? Berapa ataupun bilangan monomer. Monomer dia berapa? Tak tahu kan? N tak tahu berapa. So kalau tak tahu kita letaklah N kat sini. N. Kalau kita tahu, contoh dia kata draw the structural formula of the polymer that consists of 3 repeating unit of ethene. So maksudnya N dia adalah 3. Jadi kita letaklah 3 kat sini. Macam tu. Okey? Okey, seterusnya. Ethanol is made in industry by reacting ethene with steam. So, ethanol dapat melalui ethene campur steam. Steam ni adalah water. Cikgu suka untuk kamu digest ayat-ayat dalam soalan sebab sebenarnya banyak information daripada soalan. Tapi sebab kamu terlalu excited nak menjawab, kamu akan terus jump pada jawapan kamu lah yang tak tahulah betul ke tak lepas tu kan. Okey. Yang penting digest dulu apa maklumat yang ada dalam soalan. And then dia nak chemical equation. Ingat, chemical equation is not chemical formula. Chemical equation beza dia mesti ada reactant dipisahkan dengan arrow kemudian produk. Itu chemical equation. Kalau chemical formula dia hanya satu je. Okey, macam water. Ini chemical formula bagi water. Okey, faham Okey, untuk chemical formula bagi reaction ni, ethene react with water dapat ethanol ni. Okey, so ini dia jawapan dia. Senang je, just tambahkan saja sebab ni adalah hydration process. Okey, so kamu terus je masukkan and then gabungkan jadi alkohol. Okey, yang kedua, dia bagi soalan pengiraan at room condition. Dia beri ethanol dapat carbon dioxide gas and water lah sebab undergo combustion. So dia nak suruh kamu calculate the volume of carbon dioxide gas release. Diberi berat ethanol. Sekarang ni maklumat siapa yang kamu ada? Maklumat ethanol dan siapa yang kamu nak cari? Volume of carbon dioxide gas. So kamu fokus dua perkara saja. So yang lagi dua ni kamu abaikan dia. Tak perlu. Okay? So untuk pengiraan, cikgu nak refresh balik. Kamu dah belajar masa tingkatan 4, formula Mora-Moka. Mungkin ada setengah maktab tak guna, tapi kebanyakannya cikgu tahu gunalah Mora-Moka ni. Okey, so yang pertama, step yang pertama adalah kita akan kira number of mole. Number of mole siapa? Number of mole yang kita tahu maklumat dia. So in this case 4.6 gram ethanol ni. Jadi ethanol punya number of mole lah yang kita akan kira. So untuk kira number of mole kita akan gunakan piramid mass is equal to number of mole darab molar mass. So sekarang ni kita ada mass. Kita ada molar mass. Diberi kan? Kita kira, boleh kira. And then kita nak cari number of mole. So bermaksud mass bahagi molar mass. So dapat 0.1 mole. Kemudian stage yang kedua Ramo. Mora-Moka kan? Ramo. Ramo ni kita gabungkan untuk dapat point yang kedua. Iaitu first kita akan cari Ra ni adalah ratio. Ratio siapa? Ini kita akan refer kepada equation. Apakah ratio dia? Okay. So equation ni 1 mol ethanol akan produce 2 mol carbon dioxide. So, tuliskan statement mol ratio tu sebab di situ ada markah. Okay, so tuliskan. So, yang kita ada tadi hanya 0.1 mol. So, kiralah mol dia. So, berapa mol carbon dioxide yang akan terhasil daripada 0.1 mol daripada eksperimen kan? So, eksperimen berapa? Kira. Okay, so untuk kira ni kita akan buat nisbah lah, darab silang carbon dioxide. Dan yang terakhir kita kena K. K tu adalah calculate. Okay. So nak calculate siapa?
tengok soalan. Soalan nak volume of carbon dioxide gas. Jadi dia nak volume of gas lah. Jadi kita akan guna piramid untuk gas. Volume of gas is equal to number of mole times molar volume of gas. Molar volume of gas ada dua condition, iaitu room condition ataupun STP. Tapi dalam soalan dia dah cakap dah room condition dan dia dah bagi dah nilai 24 kan. Jadi kita akan guna room condition lah, bukan STP. Kalau STP 22.4 dm cube per mole. Okey, so cari, sudah akan dapat 4.8 dm cube. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya. Kalau cikgu laju, bagi tahu saya Cikgu Marwan. Sebab tadi dah delay masa hang tadi kan. Okey, so untuk diagram 1.2 5 fragrance of bottles containing different percentage of ester. So sekarang ni keyword soalan gambar ni shows percentage of ester. Ramai yang tersilap masa ni di mana dia ingat yang ni adalah percentage of solvent. Sedangkan nyata jelas dalam soalan sebab dia tak baca ayat kan, dia tengok gambar je terus. Jadi di sini kita dah tahu dah dalam dia ada berapa alkohol, kita tolak kan je lah kan. So secara asas cikgu ambil maksimum ester tu. So ni dalam ni ada 70%, yang ni 80%, yang ni 85%, yang ni ada 96%, and then yang ni ada 97%. Okay, so dia tanya kenapa air fresh tu dia tu cikgu sebut fresh tu can less than 2 hours sahaja. Yang lain tu boleh sampai up to 8 hours kan. Okay, so kita tengok apa yang menyebabkan dia boleh hilang cepat. So antara ester dengan ethanol, solvent lah yang biasanya akan evaporate faster kan. So kita tengok kandungan ethanol yang paling tinggi adalah pada dia. Okay, dia ada 97%. Jadi percentage of ethanol as a solvent is the highest. So that's why ethanol ni dia has low boiling point. So dia senang evaporate to the surrounding. Macam kita letak je botol ethanol kat makmal, mungkin hari ni tak sampai esok lah, beberapa jam dia dah tusuk dah dalam tu kandungan ethanol dalam botol tu. Okay, tak percaya boleh test lah. Okay. Alright, seterusnya kita move on to soalan 2. Soalan 2 adalah trial Kelantan 2020. Okey, untuk trial Kelantan ni, dia minta WXYZ ni, dia beri structural formula with different homologous series. Ingat homologous series ni adalah family. Okey, maksudnya semua ni berasal daripada keluarga yang berlainan. Okey, nak kenal family tu kita kena tahu, nak tahu family tu kita kena tahu functional group dia. Okey, nak tahu functional group dia, kita tengoklah structure tu. Okey, so untuk structure ni, yang pertama, compound W, dia ada C double bond C. So bermaksud dia adalah daripada keluarga alkin. Conteng kat soalan kamu tu. Yang ini C single bond, so dia adalah alkin. And ni hydroxyl group ada kat situ, so dia adalah alkohol. And ni kita ada carboxyl group. So dia adalah carboxylic acid. Okey, nama dia bergantung kepada dia punya bilangan karbon lah. So kalau 2 tadi add kan, so ethene kalau compound W. Okey, so seterusnya kamu namakanlah X tu ethane, Y ethanol, compound Z ethanoic acid. Okey, state the homologous series of compound W. Homologous series, keluarga dia tadi. Okay, bila kita dah digest, sebenarnya jawapan dah ada dah. Kita just fill in saja. Okay, so alkene ni adalah keluarga dia. So alkene. Which compound undergo addition? Ingat addition reaction. Okay, so kalau addition reaction, konsep dia siapa yang lebih, macam kita datang rumah, rumah siapa yang ada bilik kosong. So yang kita nampak semua memang alkene yang ada double bond ni lah. Yang double bond biasanya dia ada bilik kosong unsaturated hydrocarbon. Okay, so bila dia ada bilik kosong, dia boleh undergo addition. Kalau alkene dia tak boleh, dia hanya undergo substitution reaction. Okay, so compound W jawapan dia. Why? Because it has double covalent bond between carbon atoms in the molecules. Okay, alright. So itu adalah soalan tersebut. Kita proceed lagi seterusnya. Soalan C1, compound X can be obtained from compound W. So describe briefly how this reaction occurred. Okay, so compound X ni tadi apa? Compound X adalah ethane. Alkene kan? So ethane. So ethane can be obtained from compound W. Describe briefly macam mana. Okay, sekarang ni dia nak jadi
daripada alkin, alkin lah, W tadi kan, alkin nak jadi alkin. Kita akan tambah hidrogen. Hydrogenation reaction High ni 80 tadi. Okay. So, hydrogen atoms from hydrogen molecules, point pertama, are added to double bonds in molecule W. Okay, so daripada situ kita akan dapat compound X. Itu point yang kedua. State the condition. So, high ni 80. Okay, ingat high ni 80 tadi. High ni 80. So, hydrogenation reaction, nickel as the catalyst and 160 degree Celsius temperature. Okay. Alright, seterusnya. Ya, Cikgu Marwan. Pelajar kata suara kurang jelas, Cikgu. Mungkin boleh rapat sikit ke macam mana? Suara kurang jelas? Ni okey. Okey. Saya dekat sikit. Okey, pelajar tak cakap laju okey. Okey, so catalyst high ni 80 ni adalah hydrogenation reaction, nickel dan 180 degree Celsius. Sorry, ada C kat sini, lupa tulis. Okay, next, compound Y and Z can reacted to form compound with fruity smell. Fruity smell is the keyword. Okay, itu adalah ester. Okay, so compound Y kita tadi, siapa Y? Alkohol kan, nama dia ethanol sebab 2 karbon. And compound Z adalah apa dia? Ethanoic acid. Okay, so dapat ester. Alright, name the products form. Ingat untuk ester, kalau untuk functional group tadi, sorry, bukan functional group, general formula. Okay, general formula RaSCOO-R daripada alkohol. So formula dia asal lah. Okay, untuk formula. Tapi untuk nama, name, kita akan terbalikkan. Al dulu baru AS. Alas. Okay, so nama siapa dulu? Alkohol dulu. Baru nama acid. So alkohol kita adalah ethanol. So bila dia jadi branch, dia akan jadi YL lah, il. Jadi ethyl dan ethanoic acid tu adalah nama ester tu. So oic ni, oic kita akan tukar kepada OH sebab dia ester. Okay. Alright, so nama dia ethyl ethanoic. Okay, yang seterusnya, draw structural formula. Again, structural formula we must expand like a fishbone. Fishbone. Okay. So, kita kena expand lah. Ni lah tulang dia ni. Ni. C bond H, C double bond O. So, tu lah tulang dia. Okay. So, ingat yang tadi dia datang daripada ethanol. Ethanol mesti bond dengan O. So, ni daripada alkohol tadi. Yang ini datang daripada carboxylic acid. Okay. So, ini adalah formula struktur dia. Okay. And then write chemical equation for the reaction. So chemical equation tak kisahlah kamu nak tulis siapa dulu, alkohol dulu ke, carboxylic acid dulu ke, as long as dia ada di bahagian reactant. And then dapat product. Product ni senang Okay, untuk equation ni secara teori ataupun secara yang betul lah, cara betul lah. Sebenarnya hidrogen daripada water ni adalah daripada alkohol dan OH adalah daripada carboxylic acid tau. Tapi cikgu nak fokus kepada teknik untuk kamu senang menjawab. Kamu dah biasa kan acid akan release H+ kan. So kamu buang H daripada acid. Ini untuk teknik menjawab Kalau ikut teori sebenarnya H tu dirilis oleh alkohol Okey, dan untuk alkohol kita buangkan OH sebab hidroksi group kan. Kamu dah biasa. Jadi kita buang OH tu. Okey. So, dua ni dia akan keluarlah combine untuk dapat water. So, C2H5 ni kita gabungkan dia dekat O yang putus dengan H tadi. Okey, so dapatlah CH3COO C2H5. Alright? So, itu untuk mudah kamu ingatlah dari segi teknik menjawab Okey, seterusnya soalan 3. Bottle of disinfection spray. Besides alcohol, compound X with fruity smell. Again, fruity smell. Dah tahu dah, ester. Okay, so dalam tu dia dah bagi gambar. Apakah ester yang ada dekat dalam?
Hello? Ya Cikgu Emma, kenapa tiba-tiba screen blank? Nampak tak screen share saya? Tak ada. Hanya blank screen. Apa Sekarang nampak? Ada tak Cikgu Marwan? Hello? Sekarang tak ada sharing screen sebenarnya. Ya ke? Sekejap ni. Okay, sekarang nampak. Kalau saya tak buat full screen boleh tak Cikgu Marwan? Boleh kot. Kecilkan sikit slide di tepi, takut tak berapa nampak. Jadi kecil tulisannya. Sekejap. Macam tu mungkin boleh kot. Dan hidekan Boleh? yang ke atas. Okey Saya Saya rasa lagi ni kot. Okey, kalau tak buat full screen. Sebab mungkin besarkan sikit screen. Besar zoom sikit. Okey. Okey. Alright. Okey, minta maaf. Alright, so kita stop kat mana tadi? Okey, gambar ni. Gambar, kita tahu gambar ni dia ada carboxylic group. Okey, sekejap cikgu kena tukar pen. Kau tak ke? Okey. Okey, carboxylic group. So, kita tahu ni datang daripada yang combine dengan O daripada alkohol, yang combine yang C double bond O ni adalah daripada carboxylic acid. Ni adalah alkohol. Okey. Alright, so homologous series nama keluarga dia adalah ester sebab dia ada carboxylic group. And then nama compound nak tahu berapa ni bilangan karbon dia. Alkohol adalah branch, jadi dia ada 3 karbon, so propyl. And then carboxylic acid tu ada 4, so butanoate. Okay, OH datang daripada carboxylic acid. Okay, and compound X can be prepared through reaction P between alcohol Y and compound Z. So name the reaction. Nama reaction P adalah esterification. Okay, and identify compound Z. Z ada 4 karbon. Okay, Z ni adalah datang daripada carboxylic acid. So 1, 2, 3, 4. So nama dia butanoic acid. Okay. And then write chemical equation. So ingat chemical equation tadi, buang OH daripada alkohol dan buang H daripada asid, kemudian cantumkan saja di tempat yang putus tu untuk dapatkan ester. Alright. Okay, seterusnya alcohol Y is known as clean fuel. Okay, so siapa alcohol Y tadi? 3 karbon kan? So propanol. Okay, combustion maksudnya dia react dengan oksigen, produce blue flame without soot. So write chemical equation. So bermaksud propanol react with oksigen dapat carbon dioxide and water lah. Okay, so macam mana kita nak balancekan equation? Yang ni kalau kamu tak ambil pun tak apa, dia boleh betul, tapi cikgu tak nak kamu confuse kalau ada pengiraan nanti leceh. So kamu fokus dekat soal jawapan yang pertama sahaja. Alhamdulillah. Okey, maaf. Okey, so untuk kamu dapatkan balance equation ni, kebanyakan pelajar dia akan silap tau dekat sini. So, cikgu nak bagi tips sikit untuk alkohol. Untuk balancekan equation, kamu tengok yang pertama adalah pada bilangan karbon. Yang kedua, bilangan hidrogen. Dan yang ketiga adalah pada bilangan oksigen tolak 1. Okey. So ini dia bukan kosong ini oksigen. Oksigen tolak 1. So apa maksud cikgu cakap tu? So contoh C3H7OH ni campur O2, cikgu buat balik lah CO2 plus H2O.
Okey, so sekarang ni kita tengok karbon. Karbon di kiri ada 3, so kanan ada 1, kita letak je 3 kat depan terus. Okey, done. Then kita tengok hidrogen. Hidrogen di kiri ada 8, 7 campur 1, 8. Di kanan ada 2 saja, so kita letak 4 dekat depan dah jadi 8. Done. Okey, sekarang ni oksigen yang selalu pelajar bermasalah. Okey, kita akan tengok bilangan oksigen. So bilangan oksigen tolak 1 ni, okey, jika lepas tolak 1 dia adalah genap, so ia merupakan hasil darab 2. Okey, hasil darab 2. Tapi kalau dia ganjil, kita akan bahagi 2 untuk bilangan oksigen. Okey, apa maksud dia? Alright, so kita tengok sebelah kiri oksigen ada 3. Sebelah kanan 3 kali 2 6. 6 campur 4 kali 1 4. So 10, betul? Tapi kita kena check oksigen oksigen tolak 1. So 10 tolak 1 sama dengan 9. Jadi dia adalah ganjil. Bila dia ganjil kita bahagi 2. Jadi 9/2. So cancel 2 dapatlah 9 balik. Okey, 9 campur 1 10. Samalah dengan sebelah kanan 10. Okey, faham Okey, seterusnya itu untuk alkohol lah. Cikgu sebenarnya nak tunjukkan alkin tapi sebab masa pun dah lambat, tak apalah cikgu tak tunjuklah, cikgu tunjuk alkohol je lah untuk balancing equation. Okey, untuk next alcohol white is an isomer. Draw the structural formula for the two isomers. Okey, ingat isomer alkohol just senang je, alihkan je dia punya kedudukan bagi hydroxyl group tu. Daripada karbon pertama alih kepada karbon kedua. So dapat 2 isomer yang berbeza. Okey. Okey, ini tadi cikgu nak tunjuk yang alkin punya balancing tapi tak sempat. Cikgu teruskanlah ke soalan seterusnya. Okey. So soalan seterusnya kita nak tengok adalah digestkan dulu compound ni. Soalan ni adalah Johor set 2 2020 trial Johor. Okey, compound P dia ada molekular formula C3H8O. So kalau kita tengok ubah pada general formula, dia akan jadi CnH2n plus 1 OH. So bermaksud ini adalah formula bagi alkohol. So compound P ada 3 karbon, jadi dia adalah propanol. Okey. So propanol when undergoes combustion, so kita akan dapat combustion plus O2 lah. So kita akan dapat carbon dioxide and water. So gas Q ni adalah carbon dioxide gas plus water lah. Okay. And then untuk heating with acidified potassium manganate 7. Okay. So kita undergo oxidation lah, maksudnya alkohol ni undergo oxidation. Bila undergo oxidation dia akan menghasilkan carboxylic acid. So carboxylic acid di sini nama dia kita tahu dah, iaitu sebab 3 karbon kan. So nama dia adalah propanoic acid. Okay. And then reflux, propanoic acid undergo reflux with compound P balik semula dengan sulfuric acid. So dia akan produce ester. So bermaksud propanoic acid campur compound P tadi adalah propanol. So dia akan undergo esterification. Okey, so dapatlah ester dia. Apa nama ester dia? Propanol campur propanoic acid. Propil. Allah, nak eja propil pun terbalik dah. Sekejaplah cikgu padam, banyak sangat cancel pula. Okey, propil, propanoid. Okey. Alright, so kita tengok tindak balas yang seterusnya is undergo heating dengan aluminium oxide, okay, ataupun alumina. Okay, so ni adalah dehydration process, okay, dehydrapoche tadi kan, dehydrapoche. Tapi in this case dia tak guna porcelain chip, dia guna alumina. Okay, ni adalah alumina. Okay, so dia dapat alkin iaitu propin.
And then propane jadi polimer, undergo polymerization. So dia akan jadi dapat polypropane. Okay, done. Okay, so kita tengok soalan dia. Soalan name compound P. Semua dah ada dah. Masukkan saja. Cikgu dah digest diagram tu. Cikgu memang galakkan pelajar digest diagram dulu Okay, so terus masukkan di jawapan propanol, Q carbon dioxide sebab dia nak name so kamu kena bagi name, kamu tak boleh bagi formula. And color flame sebab dia complete combustion so dia adalah blue. And state name reaction changing, name of the reaction dehydration, jadi dehydropoche tu. And then polymer M, polypropene, semua dah ada dalam diagram yang cikgu digest tadi, kamu terus masukkan saja. And type of polymerization ada dua, satu addition, satu condensation. Kalau condensation ni dia menghasilkan air, so yang ni addition lah. Okay. Alright. Seterusnya, R changes to polymer M through polymerization. So name polymer M. Ni pun cikgu dah digest. So masukkan saja. Senang kalau dah digest. Kita masuk je jawapan ikut soalan. Type of polymerization. Oh sorry, ni sama Ni sama soalan tadi. Oh terdouble pula. Okay. Next, propanoic acid compound P is added with acidified. Name compound S pun dah dapat. Dalam diagram tadi, kamu terus masukkan. And then structural formula, expand and tunjukkan tulang-tulang dia. So S adalah propanoic acid, so 3 karbon. Ni adalah carboxyl group dia lah. Okay. Tak buat sengit pun tak apa, buat straight ke kanan pun tak apa. Okay. Next, write a balanced chemical equation, compound S dengan compound P tadi, esterification. So macam biasa, buang H kat sini, buang OH dekat alkohol. So cantumkan dapat ester dan air. Nama dia adalah propyl propanoid. Semua kita dah digest daripada diagram saja. Terus masukkan je dalam soalan, mudah. Okey, tak laju sangat cikgu terpaksa macam bullet train lah sekarang ni. Sebab nak habiskan sempat semualah Okay, so kita move on to AC. Kebanyakan AC yang cikgu tengok untuk trial negeri adalah section C lah. Memang carbon compound tu memang famous pun untuk soalan AC. Respon terbuka section C adalah respon terbuka. Okay, alright. So untuk soalan 5 adalah trial Johor set 1 2020. Diagram 5 shows how ethanol is produced from alkene W. So name alkene W. Name alkene W. Name. Mesti nama. So ethene. Okay. So macam mana? Kita tengok diagram. Nah, tengok diagram. Alkene W campur water dapat ethanol. Jadi kita nak tahu macam mana dia ethene. Ethanol 2 karbon kan. COH. So lain semua hidrogen lah. Okay. So kalau dia 2 karbon, confirm alkene ni pun 2 karbon. So C double bond C. So ethene. So ini yang hydrophos 360 tu. Hydrophos 360. Okay. So kamu ingat hydration guna concentrated phosphoric acid. Allahu Akbar. Cikgu Marwan, terputus ke? Tak, masih ada. Ada Oh, kenapa saya punya tiba-tiba dia pergi dekat sini pula, dekat Teams. Okay, sekarang ethene, okay, and then porcelain chip pula dia guna daripada ethanol, dia nak pergi ke compound Q, dia guna porcelain chip dan heat. So maksudnya ini adalah dehydration pula. Tadi tambah air ni buang air. Pandai dia kan. Okay. So dapat siapa balik? Dapatlah balik alkene. Pusing-pusing tu je. Okay. So then kita tengok soalan satu tadi balik semula. Name ethene. Molecular formula dia CnH2n. So C2H4 lah. Tu general formula dia kan. So C2H4 sebab dia 2 karbon. And chemical equation dia tambah je air dapatlah alkohol. Okay. Seterusnya state chemical properties
of ethanol and compound Q. 6 markah. Di sini 6 markah bermaksud kamu kena bagi 3 chemical properties of ethanol dengan compound Q. So, maksudnya kamu kena bagi 3 ethanol punya properties and 3 compound Q punya properties. So seperti yang kita dah digestkan diagram tadi, compound Q adalah alkene. Okay. So apa-apa properties alkene, chemical properties macam cikgu dah cakap slide awal tadi, ada 6 reaction dia, chemical reaction dia. So bermaksud ada 6 yang kamu boleh pilih lah. So yang first untuk alkohol dulu, kalau alkohol ada 3. Dehydration process, yang ni burns in air, maksudnya combustion. Okay. And then oxidation. So ada 3 daripada alkohol. And then untuk alkene tadi, sama ada kamu nak boleh letak hydration process ke, dia dapat ethanol, ataupun burns in air ni maksudnya combustion juga macam tadi. And then hydrogen maksudnya hydrogenation reaction to produce alkane. And then halogen is halogenation reaction to produce hydrogen halide. And then alkene pun boleh react dengan hydrogen halide untuk produce haloalkane. Dan ataupun kamu boleh juga buat oxidation process which alkene react with acidified potassium manganate solution untuk dapat diol. Okay, so salah satu kena pilih 3 lah daripada 6 properties tu. Okay, seterusnya reaction of ethanol and carboxyl will produce ester. Okay, so nama dia esterification. Okay, sekarang ni adalah soalan respon terbuka di mana markah adalah 10. So kamu kena buat apa nama dia, eksperimen. So soalan ni biasanya kamu jangan tercicir soalan kamu kena highlightkan penting-penting yang ada poin-poin penting dalam soalan. Yang pertama, by naming carboxylic acid, ini yang selalu pelajar tercicir. Dia tak letak pun nama carboxylic acid yang sepatutnya ataupun yang dia pilih lah sebab dia suruh namakan. And then kita kena discard procedure. And then dalam jawapan kamu juga perlu ada observation, structural formula and the name of the ester. So maksudnya ada 5 perkara yang mesti ada dalam jawapan. Okey, dia ada 2 sampel answer yang kamu boleh cuba letak. Okey, ini adalah esterification. So tadi kan cikgu ada bagi star kan dekat depan tadi. Ada 5 tindak balas utama tadi. Inilah contohnya. Memang dia suka bagi kamu soalan ni. Okey, so untuk esterificationnya ni ada 2 cara. So kita boleh guna cara yang pertama ni, kita gunakan round bottom flask dan kita gunakan reflux. Tindak balas reflux. Okay, and then kita juga boleh guna yang cara kedua, yang ni. Ini yang simple lah, yang biasa kita buat dalam makmal kat sekolah. Okay, yang cara tadi kebanyakannya dibuat dalam makmal universiti lah. Okay, cikgu untuk soalan 5 ni cikgu fokus dulu kat sampel answer number 2 supaya, sebab yang nanti soalan seterusnya ada yang contoh untuk soalan sampel 1. Okay, so untuk sampel 2 ni kita bagikan nama carboxylic acid yang kamu nak. Contoh ethanoic acid ke kan. Okay, so yang ni kita bagilah ethanoic acid. Bagi je lah apa-apa, tulis nama dia, okay. And then prosedur dia, sebab kita gunakan boiling tube ni, jadi kita kena tahulah berapa volume. Ingat, untuk menulis prosedur ni formula dia macam makan air batu campur, A, B, C. Okay, so dalam prosedur mesti ada action, bahan and container. Bekas dia. Dalam ayat setiap ayat, bukannya keseluruhan prosedur ABC tapi setiap ayat dalam prosedur tu mesti ada ABC, action, bahan dan container. Contoh ayat yang pertama, jawapan ni dia letak macam ayat pasif tapi cikgu nak kamu buat dalam ayat aktif. Okey, maksudnya ayat perkataan pertama adalah action, pour 2 cm³ of apa bahan dia. Bahan kalau larutan mesti ada volume lah. Kalau yang melibatkan concentration mesti letak concentration. Kalau ni dia concentration kita tak take note, take into account, kita tak kira. Jadi kita just letak je 2 cm³ glacial ethanoic acid ni adalah bahan. So pour 2 cm³ glacial ethanoic acid. Okay, container dia apa?
into a boiling tube. So itu adalah container. Nampak? Ada ABC dekat dalam ayat tu. Okay. And then yang seterusnya pun sama. Okay. Add. Action dia adalah add 4 cm cube of ethanol into the acid. Acid tadi dalam boiling tube lah. So container dia still boiling tube yang sama. Okay. So ingat, kalau tulis prosedur mesti ada ABC. Kalau tak lengkap lah. Okay, and then kita buat letakkan sulfuric acid. Add a few using a dropper. So kita letak few drops. Add a few drops concentrated sulfuric acid slowly and then shake. Sebab di dalam boiling tube kan kita kena make it inilah the mixture homogeneously lah. Okay, and then heat it slowly until it boils, and then hasil daripada eksperimen ni kita boleh tuangkan dia dalam ni satu beaker yang ada air, and then kita pourkan dia. So nanti dia akan ada 2 layer lah dekat situ. Kita akan bau ester tu. Okay, so daripada rajah ni sebenarnya kamu boleh je nak buat numbering lah according to the procedure. Biasakan diri latih daripada gambar rajah untuk tulis prosedur. Okay, nanti cikgu tunjuk lagi untuk yang seterusnya lah. Alright, cikgu lupa tadi ada chemical equation kat sini kan. Okay, chemical equation ni kita tengok apa yang kita pilih lah. Ethanoic acid dengan siapa tadi? Ethanol kan. So jadi kamu tulislah ethanoic acid CH3COOH campur ethanol C2H5OH. So dapat ingat buangkan dia CH3COO, gabungkan C2H5 di sini plus water. Okay, so itu equation dia. And then observation senang je untuk ester ni. Observation dia adalah sweet smell is produced. Tu je. Okay, sweet smell. Ataupun fruity smell. Structural formula, kita kembangkan ester ni tadi. Okay, cikgu lukis kat sini lah. CH3, C double bond O, then C2. Okay. So selebihnya kamu lukiskan hidrogen Okay, itu structural formula dia. And name of the ester, since teacher guna ethanoic acid, so dan juga ethanol, so ethyl ethanoic. Okay. Okay, so kita proceed seterusnya. Lagi 2 soalan. Okay, diagram 6 shows reaction. Okay, cikgu terus digest gambar rajah. Yang penting kamu kena pandai digest gambar rajah. Hydrocarbon Y undergo dehydration dapat butin. So keyword kita kat sini adalah butin ni. Okay, so backwards kan dia. Kalau ni 4 carbon, so dekat sini pun mesti 4 carbon juga. Kan? So tapi untuk dehydration, dehydrapoche tadi, itu adalah daripada alkohol, dehydrapoche. So daripada alkohol, so ni adalah butanol. Butanol undergo dehydration, dapat butin. And then butanol also undergo oxidation, dapat compound Z. Apakah compound Z? Iaitu butanoic acid. And butanoic acid undergo esterification, dia akan dapat ester Q. Okay, mungkin dia tambah butanol lah untuk dapatkan ester Q. Okay, so based on diagram, name hydrocarbon Y, butanol, dah namakan, and general formula of alcohol CnH2n plus 1 OH, and functional group dia, ingat ciri nama keluarga dia butanol, functional group dia adalah ciri dia hydroxyl. Kalau kamu tulis hydroxyl saja pun betul, kamu nak tulis hydroxyl group pun betul. Nak selamat tulis hydroxyl saja. Senang. Okay. Alright, and then draw structural formula. So masukkan hydrocarbon Y, OH letak je kat hujung, ada 4 carbon. Okay, next. Seterusnya chemical equation for the dehydration. Okay, so dia nak chemical equation untuk dehydration. Okay, and then conditions required. So ingat tadi apa? Dehydrapoche tadi. Okay, so nak senang equation 1 markah kan?
So ingat je porcelain chipnya. Ni adalah dia punya condition. So yang lain tu kalau kamu tak ingat pun tak apa. Sebab ingat je teacher punya tu dihydra poche untuk dehydration process. Okay. Ni dehydration. Okay. Alright. Seterusnya, compound Z is a carboxylic acid. Explain why compound Z is a monoprotic acid. Okay, and can only conduct electricity in aqueous solution but not in glacial form. So, siapakah compound Z tadi? Carboxylic acid kan? Dia adalah acid. So, kita kena relatekan sikit yang kita belajar lah dalam apa nama dia, acid bases lah. Properties dia boleh conduct electricity in aqueous, not in glacial. Okay, so dia ada 4 markah. 4 markah di sini. Yang penting kamu bezakan dua ni. Point yang nombor 4 dengan nombor 5 ni paling penting. Okay, butanoic acid can conduct electricity in aqueous solution due to presence of free moving ions. Ini keyword dia. Okay, while in glacial it exists as molecules. So ini adalah keyword yang kedua, mesti ada dalam jawapan. So 2 markah di situ. Okay, lagi 3 tu boleh datang daripada point yang kedua ni sebab nak cakap monoprotic acid sebab diproduce one molecule of one hydrogen ion per molecule when ionized in water. Ini 3 poin penting yang utama. So yang seterusnya kamu boleh pilih sama ada poin yang pertama atau yang ketiga tu untuk cukupkan 4 markah. Okey, seterusnya adalah eksperimen. Student intends to prepare ester Q. Ester lagi. Okey, banyak negeri buat ester Kod-kod lah keluar esterification kan. Tak tahu rezeki kamu tahun terakhir KBSM. Okay, describe laboratory experiment to prepare ester. Okay, apa yang perlu ada dalam jawapan? List of materials, procedure, observation and chemical equation and the name of ester produced. Nampak tak? Keyword soalan dia sama je macam soalan yang nombor 5 kan? Jadi dah boleh tahulah, dah boleh teka lah jawapan dia. Okay, so list of materials kita listkan di sini. Compound Z ataupun kita terus namakan butanoic acid. Apa-apa alkohol yang sesuai, ambil je alkohol karbon 4 ke bawah. And then concentrated sulfuric acid ataupun phosphoric acid, water and porcelain chip. And then tengok prosedur. Okay, ini prosedur yang kita nak tengok untuk eksperimen ni. Okay, so daripada gambar ni, senang je kamu nak ingat prosedur. Tengok dekat gambar yang bawah ni Okay, gambar yang kedua. Okay, gambar ni yang pertama etanol dengan ethanoic acid. So, ni adalah step pertama. Kemudian kita masukkan concentrated sulfuric acid, step kedua. And then porcelain chip, step ketiga. Senang, daripada gambar kamu digest and then kamu bina ayat. Ayat mesti ada A, B, C. Action, bahan and container. Okay. And then porcelain chip dah masuk, lepas tu baru heat. Ni yang keempat, heat up the mixture gently. And then kita buat sampailah all the ethanoic acid and ethanol has been formed ester lah. Okay, so dia akan reflux masuk balik ke dalam round water flask ni. And then kita buka, lepas tu kita akan tuang dia dekat dalam beaker yang mengandungi air tadi. Okay, so air mesti ada dash-dash lukisan. So kita pourkan dia dekat sini. So then kita dapat the sweet smell lah. Okay. So nama ester dia kalau teacher guna ethanol dengan butanoic acid. So ethyl butanoid. Okay. Alright, seterusnya teacher teruskan soalan seterusnya yang terakhir, soalan negeri 9. Soalan ke-7. Okay. Try negeri 9 ni dia bagi ester lagi. Memang banyak ester Consist apple. Okay, di sini dia dah bagi nama ester methyl butanoate. Jadi kamu dah tahulah apakah compound yang ada dekat dalam ester tu datang daripada siapa kan. Kalau methyl mesti datang daripada alkohol. So methanol. Butanoate ada 4 karbon jadi butanoic acid. Okay. So dia nak prepare ester. State an alcohol and a carboxylic acid required. So maksudnya di sini kamu kena state 1 alkohol, 2 carboxylic acid. So dah 2 markah kat situ.
And then write chemical equation. So biasa chemical equation 2 markah. So markah ketiga dan keempat datang daripada chemical equation. So di sini 4 markah. Okay, so contoh dia tak boleh menghentam apa-apa alkohol ataupun apa-apa carboxylic acid sebab dia dah bagi dah nama ester tu adalah methyl butanoic yang bau macam apple. Okay, so kita kena tahulah methanol and butanoic acid. And this is the chemical equation macam biasa. Okay, seterusnya kita tengok lagi diagram. Banyak diagram yang kita kena digest. Okay, kita tengok yang penting kamu kena tahu adalah compound J ni, macam mana nak tahu siapa dia ni kan? Siapa? Several carbon compound with different homologous series. Semua ni homologous keluarga yang berbeza. Okay, compound J has number of carbon atom less than 4. Maksudnya dia boleh jadi 3, 2 ataupun 1 sebab dia kata less than. Dia tak boleh jadi 4. Okay, dia 3, 2 atau 1 carbon sahaja. Okey, tapi bila dia melibatkan compound yang rasanya adalah porcelain chip ni kan. Bila ada porcelain chip ni mesti J ni adalah alkohol. Sebab porcelain chip mesti daripada alkohol kepada alkin. So bila melibatkan alkin saja terus tak boleh karbon 1 sebab alkin tak ada karbon 1, dia mesti at least karbon 2. So pilihan jawapan kamu hanya adalah pada karbon 2 dan karbon 3 sahaja, okey. So write molecular of the compound and name the reaction. 6 markah. Senang sangat soalan ni. Kalau kamu tak boleh jawab sayang sangat. Okey, so untuk ni dapat alkin. So contoh kamu boleh guna sama ada etin ataupun propin. Apa-apalah asalkan karbon 2 ataupun karbon 3. So ambil daripada sini dulu. And then jadikan alkohol. So kalau ni etin, jadi ini alkohol adalah ethanol lah. Okay, so bergantunglah apa yang kamu pilih. Kalau propin, propanol lah. Okay, and then alkohol undergo acidified ni kita akan dapat carboxylic acid. While alkin bila undergo hydrogenation with nickel at 180 degrees Celsius. So kita akan dapat alkane. Okay. So ni adalah dihydrapoche. Dah banyak kali cikgu sebut ni, harap ni kamu dah hafal lah dihydrapoche ni apa Yang ini adalah AT. Yang ini adalah oxipoma lah. Oxipoma 7. Okay, sebab dia guna acidified potassium manganate solution. Okay, so name of reaction, 1 dehydration, 2 deoxidation, and then 3rd one is hydrogenation. Okay, seterusnya describe an experiment. So this is the last one, experiment. Soalan respon terbuka, 10 markah. So dalam eksperimen compound K, nak prepare compound K. Siapakah compound K tadi? Compound K adalah alkin. So nak prepare alkin. Okay. So nak prepare alkin, so bergantung yang kamu pilih tadi lah, karbon 2 atau karbon 3. Okay. So in this case kita namakan contoh yang pertama kita nak apparatus material. So senaraikan je apparatus materials ni kena ada semua. So kalau contoh teacher pilih untuk ethanol lah ethanol, compound J tu. So teacher pilih ethanol, so teacher akan letak ethanol lah kat situ. And then kita teruskan, kita jangan tengok chemical equation dulu, kita tengok procedure dulu, tengok procedure yang seterusnya. Eksperimen ni sangat-sangat famous, okay, kamu kena tahu dan kena pandai lukis gambar dia walaupun gambar sebenarnya dalam paper 2 tak perlu lukis, tapi cikgu nak kamu berlatih, sekurang-kurangnya kamu boleh digest prosedur melalui rajah. Okay. So contoh untuk yang pertama, untuk yang gambar ni, untuk eksperimen ni, macam ni kita nak tulis prosedur daripada gambar. Gambar ni cikgu nak praktiskan kamu saja untuk tulis prosedur. Tak perlu lukis pun dalam jawapan kamu. Okay, just tulis prosedur saja. So yang pertama kita akan letak glass wool. Betul? So kita akan letak glass wool soaked with ethanol. Okay, so and then ni yang pertama. Lepas letak glass wool, kita akan clamp
clamp the boiling tube ni. Retort clamp ni yang kedua. Kamu tak perlu lukis pun kaki retort clamp ni, semua tak perlu memadai kamu guna simbol retort clamp ni saja yang kepit tu macam ni, macam kat gas ni. Okay. So ini yang kedua, kita make it horizontally and then kita clamp. Selepas kita clamp, kita akan letak porcelain chip. Ini yang ketiga, porcelain chip. Okay, lepas letak porcelain chip, kita akan letak stopper, tutup. Stopper dengan delivery tube. Okay, terus ke sini. Dan stopper ni cara lukis kena terkeluar kena terkeluar. Kalau tak nanti dia akan ni kena ni lah. Okay, stopper ni dia kena macam sengit sikit lah kan. Supaya dia terkeluar daripada boiling tube tu. Macam tu. Okay, dia terkeluar, nampak tak? Dia ada lebih. So maksudnya stopper tu boleh dibuka dan ditutup. So boiling tube tu kat sini ya. Okay. Alright, so ni yang keempat. Yang kelima di mana kita akan collect gas. Gas masuk kat sini. Okay. Ni complete lah, complete step Dan yang keenam, kita akan 4 dengan 5 ni sama lah, maksudnya masuk kat sini. Yang ni kita akan heatkan porcelain chip dahulu. Heat strongly the porcelain chip. Selepas heat porcelain chip, kita akan heatkan glassware ni pula gently. Okay, ni yang ketujuh. Okay, and then last kali kita akan collect gas ni yang ke-8. Alright. And then yang ke-9, record observation. Ni yang complete lah cikgu tunjuk daripada Rajah ni. Yang complete. Dari segi pemarkahan setiap tahun dia berbeza lah. Tengoklah apa yang dia nak bagi markah. Tapi kamu beri yang complete lah. Okay, record observation. So untuk yang ni dia saya sampai collect saja sebab dia ada materials and apparatus tadi. Dan dia juga minta chemical equation kan. Okay, so kita boleh nampak tak nombor-nombor yang tadi dah mewakili dah semua prosedur dekat tepi ni. Okay. Alright. So kita balik-balik yang slide sebelumnya. Chemical equation. Markah ke-10 ni adalah chemical equation. So ni adalah dehydration of alcohol. Jadi dia akan produce ester dan water. So bergantunglah kalau cikgu guna ethanol, so ni adalah chemical equation cikgu. Kalau kamu guna propanol, so ini adalah chemical equation kamu. Okey, alhamdulillah setakat ini saja daripada cikgu. Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak. Ini adalah gangguan teknikal yang di luar kawalan. Cikgu pun tak expect akan berlaku sebab so far tak ada masalah pun internet kat rumah ni, wifi kat rumah ni. Okey, tapi biasalah bila nak ujian tu biasa Allah nak bagi something yang bagus lah tu insyaAllah. Okey, cikgu minta maaf, segala kelemahan datang daripada pihak cikgu sendiri. Segala yang baik datang daripada Allah SWT. Semoga apa yang cikgu kongsikan malam ni sedikit sebanyak dapat membantu kamu dan dapat memberi pencerahan kepada kamu tentang topik carbon compound. Okey, apapun cikgu doakan semoga kamu dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan percubaan yang kita akan sambung bulan 1 nanti insyaAllah kalau tak ada perubahan, dan juga peperiksaan SPM seterusnya pada bulan 2 insyaAllah. Okey, so sekian saja daripada cikgu. Terima kasih semua atas perhatian yang diberikan dan kongsikanlah pada rakan-rakan kamu yang tak dapat hadir pada malam ini apa-apa saja yang kamu rasakan bermanfaat untuk dikongsikan. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Marwan. Cikgu Marwan. Okey, terima kasih Cikgu Amimah, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pelajar yang masih setia bersama dengan slot Skor A Chemistry ni. Okey, walaupun terdapat berbagai halangan dan rintangan untuk kita pada hari ini dengan gangguan internet dan sebagainya. Dan hari ini juga kita mencipta rekod dengan soalan yang begitu banyak, bertali arus untuk dijawab oleh moderator. Tidak cukup dengan itu, terdapat juga soalan-soalan yang diajukan di dalam grup Telegram. Okey, suka untuk cikgu ingatkan beberapa perkara.
Pertama, cikgu sudah kongsikan link untuk kehadiran, so diminta pelajar untuk mengisi link kehadiran tersebut, insyaAllah. Kemudian terdapat persoalan tentang video rakaman bagi slot-slot skor A Chemistry. Okay, video-video tersebut telah dikongsi link video tersebut di dalam grup. Okay, jadi pelajar-pelajar boleh scroll up, scroll sebab memang terdapat kadang-kadang kerana kemasukan ahli yang begitu banyak, jadi post tersebut telah mungkin berada di atas. Jadi sekiranya pelajar menghadapi masalah, pelajar cuma perlu menyatakan masalah tersebut dalam grup. InsyaAllah guru-guru atau moderator akan membantu dengan repost dan sebagainya lah bagi bahan-bahan yang dipinta. Begitu juga dengan skema bagi slot-slot yang sebelum ini. Okay. Bagi rakaman pada hari ini, insyaAllah kita akan post dalam grup Telegram dengan kadar yang segera, insyaAllah setelah diproses. Okay, diharap dapat membantu pelajar lah, terutamanya apabila hari ini kita terdapat gangguan capai internet. Okay, saya rasa dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Cikgu Amimah di atas usaha dan kesungguhan di dalam memastikan slot skor A Chemistry kita ini terus berjalan walaupun terdapat berbagai cabaran dan halangan. Okay, tidak lupa juga kepada barisan moderator yang setia untuk menjawab semua persoalan. Okay, Cikgu Kamisa, Cikgu Nur Emiliana, Cikgu Julia, Cikgu Azlina, Dr. Mariam, Cikgu Mimi, Cikgu Haida dan Cikgu Ghazali. Okay, sepanjang 4 sesi dalam siri 1 skor A Chemistry ini, insyaAllah. Okay, insyaAllah jika kita mendapat, jika terdapat ruang, insyaAllah kita mungkin akan teruskan slot ini pada masa hadapan dalam siri berikutnya lah dalam untuk skor A Chemistry, bergantung kepada keperluan dan masa yang kita adalah sebelum pelajar-pelajar memiliki peperiksaan SPM yang sebenar lah. Okay. Jadi dengan itu saya selaku pihak Urtia sekali lagi memohon maaf di atas masalah-masalah yang timbul, di atas kesukaran pelajar untuk memberikan fokus di atas masalah internet itu tadi. Semoga usaha kita pada malam ini akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memastikan kita terus menimba ilmu untuk kemajuan diri dan juga kemajuan negara kita, insyaAllah. Okay, dengan itu, marilah sama-sama kita membaca surah Al-An dan tasbih kafarah sebagai penutup majlis. Okay, so terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.